Institut Pengajian Tinggi mula terima pendaftaran pelajar hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Beberapa institut pengajian tinggi mula membuka pintunya kepada pelajar hari ini dan keterujaan jelas terpancar dalam kalangan pelajar IPT setelah dapat kembali semula ke kampus untuk mengikuti pembelajaran bersemuka. Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, 6,872 pelajar kembali ke kampus secara berperingkat bermula hari ini. Laporannya bersama Michelle Wang. Macam bersyukur sebab dekat rumah macam susah nak belajar, kadang-kadang internet tak okey. Lepas tu semacam bersyukur sebab dekat UIA ada wifi. Saya macam excited sebab dapat belajar dengan kawan-kawan walaupun online. Tapi agak sedih sebab dah lama sangat online dekat rumah. Tapi saya harap saya gembira je dekat sini. Menurut Rektor UIAM, Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak mengakui pembelajaran secara bersemuka lebih berkesan berbanding dalam talian. Kualiti online ini dia tidak sama rata. Dia tidak sama rata. Jadi dari segi pendidikan seolah-olah kita ada 2, 3, 4 kohort ataupun kumpulan yang mempunyai kesan-kesan yang berbeza. Jadi bila dia berkumpul balik, kita tahu ada yang dah tercicir, ada yang dah maju. Jadi tu nak menseragamkannya balik bukan satu perkara yang senang. Sebab tu kita berusaha sangat dan minta kepada kementerian kalau boleh bersemuka. Gembira dan teruja, itu perasaan yang digambarkan oleh pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang kini kembali ke kampus untuk menghadiri kelas secara bersemuka setelah beberapa bulan mengikuti kelas secara maya akibat penularan COVID-19. Yang paling penting, perlu mengikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan sekaligus memperlihat kelangsungan proses pendidikan dikala negara sedang dalam proses beralih ke fasa endemik. Michelle Wang, Berita RTM. Pelajar Universiti Malaysia Pahang UMP juga kembali ke kampus bagi meneruskan pengajian secara hybrid dan hanya pelajar negatif ujian saringan COVID-19 sahaja dibenarkan masuk ke kampus. 6,500 pelajar universiti itu mula kembali ke kampus secara berperingkat membabitkan kumpulan pelajar berkeperluan dan lengkap vaksinasi. Jumlah keseluruhan pelajar yang telah dikenal pasti berkeperluan khas, maksudnya untuk balik ke UMP atas sebab akademik dan juga yang berkeperluan kerana keadaan rumah tidak kondusif ataupun masalah internet, dijangkakan seramai 6,500 orang pelajar. Dijangka kemasukan secara berperingkat itu akan berterusan sehingga 30 Oktober depan. Bagi pelajar, kebenaran pulang ke kampus untuk meneruskan pengajian akan digunakan sebaiknya tanpa mengabaikan SOP mencegah COVID-19. Sebelum saya datang ke kampus ni, saya dah buat dulu self test untuk diri saya sendiri supaya result saya negatif dululah sebelum datang kat sini. So lepas datang kat sini, dah sampai dekat guide tu tunjuk surat kembali ke kampus ni, and then terus datang ke pusat saringan ni. Dan alhamdulillah negatif lagi lah result saya. Saya bersyukurlah sebab daripada SPM hari tu asyik kelas online je. Susah study kat rumah seorang-seorang. Kalau ada kawan, lagi mudahlah nak bincang. Lepas tu lagi senanglah nak buat rujukan untuk hard copy je lain dengan buku digital.
Kira-kira 600 pelajar Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru mendaftar masuk secara fizikal bagi memulakan semester baharu dan setiap pelajar perlu melakukan ujian RTK antigen saliva secara pandu lalu sebelum dibenarkan memasuki kolej kediaman mereka. Pengetua Kolej Tun Fatimah Nur Mala Ibrahim berkata, kemasukan pelajar melibatkan 3 fasa iaitu fasa pertama bermula hari ini sehingga Isnin, fasa 2 bermula 25 hingga 28 Oktober dan fasa 3 bermula 8 hingga 11 November. Peruntukan kalau mana-mana pelajar yang ujiannya positif, kita akan hantar mereka ke pusat kuarantin dululah untuk pemantauan. Apabila telah didapati negatif, baru kita masukkan mereka ke kolej. Kesemua pelajar terlibat perlu mendapat kelulusan UTM selain tergolong daripada kumpulan pelajar yang berkeperluan. Selain itu, setiap bilik kolej hanya akan menempatkan seorang pelajar. Saya happy sebab dah boleh balik dekat kampus sebab dapat environment study semula walaupun online je. Tapi rasa better lah dengan SOP yang UTM tetapkan, rasa selamat sikit. Nama tu kat Pening lah. Pening Tasik Indah. Memang rasa rindu lah sebab 1.5 tahun dua online. Tak boleh jumpa kawan. Selalu orang cakap live university memang beza kan. Memang rindu sangat lah. Masa tu Sam ni ambil lab. So ada opportunity tu balik kampus lah. Pada pendapat saya, kalau face to face tu dia lagi efektif lah sebab kita boleh tanya, kalau tak faham boleh tanya terus dengan lecturer kan. So tak adalah kekangan untuk bertanya tu. Di Kelantan, aliran trafik menghala ke pintu masuk Gua Musang terus meningkat namun lalu lintas lancar dan terkawal. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chung Fu berkata sejak semalam berlaku peningkatan 15 hingga 20% bilangan kenderaan memasuki daerah itu dan ia dijangka meningkat menjelang esok. Tinjauan mendapati kawasan tumpuan, hentian rehat dan rawat, pasaraya dan pengguna jalan raya masih mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Aliran trafik pula telah menunjukkan sedikit peningkatan iaitu dalam 10 sehingga 15% lah dan jangkaan pihak polis pada petang ni dan besok pagi kita menjangkakan penambahan yang agak tinggi sikit untuk sebelah petang dan juga besok. Beliau menasihatì perantau dari Kuala Lumpur dan Selangor yang merancang balik ke Kelantan membuat saringan kendiri COVID-19 selain mengimbas MySejahtera, rancang perjalanan dan menjaga SOP. Beliau ditemui selepas meninjau operasi pematuhan SOP di hentian Gua Musang. Sementara itu, perantau yang ditemui mengakui trafik masih lancar. Pada KL lepas subuh tadi, so trafik berjalan lancar lah, clear, tak ada apa-apa. Memang kosong lagi lah, belum ni lagi lah. Kita rancang perjalanan ke macam mana? Memang rancang plan nak elak daripada jam lah. Memang jangka akan sesak lah sepanjang jalan. Ini satu family balik? Satu family lah. Memang kita orang dah lama tak balik, dah 3 tahun. So memang dapat rentan ni memang kena balik lah. Alhamdulillah perjalanan pulang hari ni clear. Kita orang tak jumpa tak jam lagi lah. Start daripada pukul gerak selepas subuh tadi. Kat sini nampak okey. Semua pun ikut SOP. Okey lah. Masih tak ramai lagi rasanya. Tak start lagi ramai. Kita memang rancang lah untuk pulang hari ni? Ya, memang rancang, memang ambil cuti untuk mengelakkan kesesakan. Saya jangkakan kereta banyak. Tapi tak sangka pula. Maknanya kita daripada semalam tak tidur. Saya fikir nak pergi pukul berapa, datang berapa. Jadi selepas subuh tu saya terus tolak. Dengan pembukaan jalan baru tu kan. Daripada yang tak masuk Bandar Bentong, dia jadi lancar perjalanan. Dan alhamdulillah tak kenderaan pada hari ni mungkin pagi ni tak banyak. Mungkin dijangkakan selepas Jumaat nanti mungkin ramai lah kot. Sebab cuti minggu lepas kan. Kerajaan sedang mempertimbang untuk membenarkan pelawat-pelawat asing dari negara tertentu yang lengkap vaksinasi memasuki sempadan tanpa perlu menjalani kuarantin wajib. Pelaksanaan dibuat melalui program pengiktirafan bersama sijil vaksin seperti yang telah dilaksanakan di beberapa negara lain.
Ini satu perkembangan yang positif dalam proses pembukaan sempadan negara yang saya pasti akan merancangkan semula kegiatan ekonomi terutamanya dalam sektor pelancongan, konvensyen antarabangsa, peruncitan dan lain-lain, di samping mempermudahkan urusan pelawat perniagaan ataupun business travelers dan pelawat sosial untuk datang ke negara ini. Kementerian Kesihatan telah membuat beberapa laporan polis terhadap kumpulan anti-vaksin yang menyebarkan maklumat palsu hingga mengancam kesihatan awam, dan perkara itu dimaklumkan Menterinya Khairy Jamaluddin menerusi ucapan di Twitter rasminya. Khairy berharap tindakan susulan termasuk siasatan dan pendakwaan terhadap kelompok itu dapat disegerakan. Beliau menjawab pertanyaan pengamal perubatan Dr. Sakinah Sulong yang mendakwa golongan anti-vaksin seolah-olah kebal daripada undang-undang. Baik, 13 kluster baru dikenapasti hari ini dan perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. 9 daripadanya melibatkan kluster tempat kerja membabitkan Selangor, Pulau Pinang, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah dan Johor, manakala 3 kluster komuniti dikenapasti di Selangor, Pahang dan Kelantan. 1 kluster pendidikan dilaporkan di wilayah Persekutuan Putrajaya. PKPD di 2 lokaliti Perak dan Pahang ditamatkan bermula tengah malam ini. Penamatan itu melibatkan Kampung Sungai Padi Lipis Pahang dan Kampung Orang Asli Sungai Cadak Kinta Perak. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi Mat Saad dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat selepas KKM membuat penilaian semasa. Bertemu kembali. Kementerian Sumber Manusia mengesahkan ada menerima aduan majikan tidak membayar caruman pekerja dalam pertubuhan keselamatan sosial khususnya dalam sektor kawalan keselamatan. Justru isu itu akan dibincangkan bersama Kementerian Dalam Negeri. Ini satu sektor yang sepatutnya ada jaringan keselamatan sebab mereka menjadi pengawal keselamatan. Dalam tanggungjawab pun pengawal keselamatan. Tapi nasib mereka sendiri tak dibela oleh majikan. Satu operasi terhadap syarikat pengawal keselamatan akan diadakan dalam masa terdekat. Menerusi ucapan di Twitternya, Khairy memaklumkan 5,410 dos penggalak diberikan kepada petugas Barisan Hadapan semalam dan tambah beliau lagi warga emas akan menerima suntikan tambahan itu tidak lama lagi. Dos penggalak diberikan kepada petugas Barisan Hadapan dan warga emas yang telah melengkapkan vaksinasi mereka sekurang-kurangnya 6 bulan lalu. Individu layak akan dimaklumkan menerusi MySejahtera, SMS dan panggilan telefon daripada pusat vaksinasi. Pemberian dos penggalak akan dijalankan secara sukarela dan percuma bagi memastikan tempoh perlindungan yang optimum kepada penerimanya. Mahkamah Tinggi hari ini membenarkan isteri bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor mendapatkan semula pasport sementara bagi membolehkan beliau ke Singapura. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membenarkan permohonan itu dengan syarat pasport tersebut perlu dikembalikan pada atau sebelum 6 Disember. Datin Sri Rosmah hanya boleh menggunakan pasport itu untuk ke Singapura bermula 22 Oktober dan mesti pulang ke Malaysia pada atau 21 November. Sebelum ini, Peguam Datuk Jangjit Singh memberitahu mahkamah bahawa anak perempuan kepada isteri bekas Perdana Menteri Noriana Najwa sedang sarat mengandung 8 bulan dan bakal melahirkan anak keduanya di Singapura. Tambah Datuk Jangjit, Noriana mempunyai sejarah komplikasi berisiko tinggi ketika bersalin dan memerlukan anak guamnya berada di sisi anaknya ketika ini. Pada 5 Oktober lalu, Datin Sri Rosmah memberi keterangan secara bersumpah pada prosiding perbicaraan peringkat bela diri kes rasuah membabitkan solar hybrid bernilai RM1.25 bilion di Sarawak.
Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Pilah atas 22 pertuduhan menipu dalam urusan jual beli emas dan ia membabitkan kerugian lebih RM25,000 antara Februari hingga Mac lalu. Tertuduh Muzi Musa, 51 tahun, warga tempatan dan isterinya Nining Febriani Lubis, 41 tahun, warga negara Indonesia membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibaca secara bersama di hadapan Hakim Norma Ismail. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh bersama-sama menipu seorang wanita untuk membuat urusan jual beli barang kemas. Mereka dengan curangnya mendorong wanita berkenaan memasukkan lebih RM25,000 ke dalam akaun milik Muzi mengikut tarikh dan masa berlainan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Johor menahan sebuah kapal kargo disyaki bersauh tanpa kebenaran berdekatan Kota Tinggi Johor. Kapal berdaftar dari Panama itu dikendalikan 24 kru warga China, Indonesia dan Vietnam. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, pemeriksaan mendapati nahkoda kapal gagal mengemukakan dokumen kebenaran bersauh daripada Pengarah Laut Malaysia. Nahkoda kapal turut memberi alasan kapalnya bersauh posisi tersebut atas arahan ejen kapal sementara menunggu arahan pelayaran selanjutnya. Jangkaan ekonomi Malaysia berkembang antara 4.5 hingga 5.5% setahun dalam tempoh 5 tahun akan datang adalah realistik dan sasaran itu akan disokong pelbagai pembaruan dasar dilaksana kerajaan. For example, when it comes to micro, small and medium enterprises, a lot of funding has been extended to make sure that our SMEs remain afloat during the pandemic, although some, have not been able to survive. But so these are, some of the drivers of growth. Manufacturing, certainly, micro, small, medium enterprises, plus construction activity, we believe will revive. Penerokaan peluang pekerjaan dan perniagaan baharu perlu berubah selari perkembangan pesat teknologi digital dan keperluan pasca pandemik. Bagaimanapun perubahan tersebut perlu dilengkapi ilmu pengurusan keuangan bagi membina daya tahan pada masa hadapan. Walaupun dalam usaha untuk menambah pendapatan, izin saya ingatkan supaya berhati-hati agar tidak terjebak dalam penipuan kewangan. Berdasarkan statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia mendapati sepanjang 2019 hingga Jun lalu, sebanyak 5,527 kes penipuan makau scam direkodkan melibatkan kerugian keseluruhan berjumlah RM327.9 juta. Jelasnya pengalaman ketika menghadapi COVID-19 perlu dijadikan iktibar untuk merancang keuangan dengan lebih baik. Beliau menyempurnakan Majlis Pelancaran Bulan Literasi Keuangan FLM 2021. Pusat Perhubungan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, alumni UKM menyasar kutipan dana sebanyak RM10 juta daripada ahlinya untuk tempoh 5 tahun. Projek dana wakaf khas itu akan memanfaatkan alumni, warga UKM dan rakan strategiknya termasuk ibu bapa dan juga pelajar. Majlis Pelancaran Projek secara maya disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang juga alumni UKM. Menurut Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat, Profesor Datuk Dr. Norazah Muhammad Nordin, projek tersebut merupakan janaan lestari bagi memberi manfaat kepada warga universiti termasuk alumni. Melalui projek itu, UKM menyasar sumbangan RM1,000 untuk seorang alumni berkemampuan bagi tempoh 5 tahun. Dana itu akan digunakan untuk pembinaan fasa pertama Kompleks Alumni UKM, penyelenggaraan dan kelestarian Kompleks Alumni UKM. Selain penganjuran program penganugerahan pelajar dan alumni serta menyokong aktiviti keterlibatan alumni.
Isteri Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang YDPN Tuan Puan Khadijah Muhammad Noor menerima darjah utama Pangkuan Negeri DUPN yang membawa gelaran Datuk Seri Utama. Darjah kebesaran dikurniakan YDPN Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak sempena ulang tahunnya yang ke-72. Tuan Puan Khadijah mendalui senarai 1,036 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan pada tahun ini. Istiadat penganugerahan dihadiri Ketua Menteri Chow Kun Yeow dan Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Datuk Lau Chun Kian. Kejohanan badminton Piala Thomas di Denmark, Malaysia mengakhiri perjuangan ADC kali ini apabila terkandas di peringkat suku akhir, dan pada aksi tersebut skuad lelaki negara tewas kepada musuh tradisi Indonesia 0-3. Laporannya bersama Faizal Jamal. Harapan perseorangan utama Lee Zijia untuk mengutip mata pertama tidak kesampaian selepas tewas kepada Anthony Sinisuka Ginting dalam straight set. Meskipun memberi tentangan di set kedua, ia tidak memadai untuk Zijia dengan kekalahan 15-21, 17-21. Bergu utama Aaron Chia dan So Hui seakan mampu untuk memberikan satu mata apabila mengheret permainan ke set penentuan. Namun tidak berjaya menewaskan bergu ranking pertama dunia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan kekalahan 17-21, 21-16, 15-21. Eng Ziyong yang turun selepas itu hampir menghidupkan peluang untuk Malaysia apabila menang set pertama 21-14 ke atas Jonathan Christie. Namun saingan semakin sengit apabila dia tewas tipis 19-21 di set kedua sebelum tewas di set penentuan dengan 16-21. Bulu tangkis keluar. Jadi lengkap. Kejohanan Piala Thomas dan Uber 2020 kembali menggegar arena badminton dengan barisan pemain terulung dunia. Sepanjang 9 hingga 17 Oktober hanya di RTM. Jurulatih skuad rugby 7 pasukan negara Muhammad Saizul Hafifi Mat Noor mahu anak buahnya mengadaptasi permainan dengan secepat mungkin sebelum menyertai kejohanan siri Asia 7 sepasukan di Dubai nanti. Menurut Muhammad Saizul, skuad yang rata-rata dibarisi pemain muda itu telah memulakan latihan sejak 2 bulan lalu dan kesemuanya mula menunjukkan peningkatan positif. Pemain-pemain junior ni cepat untuk berkomunikasi dan juga mengadaptasi dengan kaedah latihan, corak latihan dan juga kaedah ataupun corak permainan yang akan kita bermain di Dubai nanti. Dia dilihat dari segi keadaan pemain, saya rasa dalam keadaan baiklah. Kita tak ada pemain yang dalam keadaan yang tak baik, dan semua dalam keadaan baik dan sihat, dan alhamdulillah kita harap keadaan ini akan berterusanlah sampai sebelum kita ke Dubai nanti. Tambahnya, kejohanan di Dubai yang bermula pada 19 November depan merupakan pendedahan terbaik untuk pemain-pemain mudanya bagi merealisasikan skuad 2026 nanti. Muhammad Saizul turut meletakkan sasaran buat skuad negara dengan sekurang-kurangnya kekal di Divisyen Pertama ASEAN Series. Skuad Bunga Raya 7 pasukan kali ini dibarisi 5 pemain senior, manakala selebihnya adalah pemain muda. Hanya 12 pemain sahaja akan dibawa ke kejohanan tersebut bulan hadapan. Beralih ke perkembangan hoki, jaringan Padang Muhammad Akimullah Anwar esok seminit sebelum perlawanan tamat berjaya menyelamatkan skuad hoki remaja lelaki negara daripada tewas di tangan pasukan bawah 23 tahun Scotland, dan pada aksi Persahabatan Siri Jelajah United Kingdom 2021 itu semalam, kedua-dua pasukan terikat satu sama. Keputusan seri yang dicatat skuad projek khas lelaki kebangsaan itu jelas memuaskan hati Ketua Jurulatih Walenstan yang kagum dengan semangat juang anak buahnya dalam mencari gol penyamaan sehingga minit-minit terakhir. Bermain dengan baik juga, walaupun kita kita tak kira down 1-0 sehingga minit terakhir pemain kita
masih berjuang lah, dan mereka dapat menyamakan gol satu sama, menjadi satu sama dalam saat yang terakhir sekali. Jadi ini satu pembelajaran yang sungguh baiklah untuk tim kita malam ni. Pada aksi tersebut, skuad bawah 23 Scotland terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit ke-10 menerusi pukulan sudut penalti sebelum Muhammad Akimullah muncul wira menerusi gol penyamaan pada minit ke-59. Skuad remaja kebangsaan akan melengkapkan aksi terakhir yang merupakan perlawanan ke-8 mereka di United Kingdom dengan bertemu lawan yang sama awal pagi nanti. Susulan isu penggantungan Presiden Persatuan Hoki Kuala Lumpur Datuk Seri Megati Sharima Zahrudin oleh Kesatuan Hoki Malaysia KHM, dan menurut pihak guaman beliau, kelewatan badan induk berkenaan memberikan arahan selanjutnya berkaitan prosiding rayuan dianggap sebagai tidak wajar. Peguam beliau, Zafri Aminur Rashid, dalam satu kenyataan memaklumkan kelewatan itu turut menjejaskan hak dan kepentingan anak guamnya untuk mempertahankan diri. Tambah Zafri, pihak Federasi Hoki Antarabangsa FIH sedia menerima rayuan kes berkenaan sebaik prosiding rayuan di peringkat KHM selesai. Sebelum ini, KHM telah membuat keputusan untuk menggantung di Syariman daripada terlibat dalam sebarang aktiviti berkaitan sukan hoki selama 18 bulan pada 3 November 2020 selepas didapati bersalah melanggar Tournament Code of Conduct 2020. Berita tengah malam berakhir di sini, dan bagi anda yang ingin merentas negeri, pastikan anda lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Jaga keselamatan diri dan ahli keluarga anda, dan yang sahih di Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.